Dah boleh start Alright dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang sedang menonton live Facebook Geomatika University College. Bersama dengan anda pada hari ini, tidak lain tidak bukan diri saya sendiri, Muhammad Mustafa bin Muhammad Isa, yang akan membicarakan dan membincangkan berkenaan dengan topik kita, iaitu depresi pembunuh senyap remaja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ialah ayat-ayat klise biasanya orang selalu pakai, tak kenal maka tak cinta lah kan. So nama diberi Muhammad Mustafa bin Muhammad Isa, berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah dan juga merupakan graduan Universiti Malaysia Sabah di dalam bidang psikologi kaunseling. Dan saya juga merupakan kaunselor berdaftar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang seronok, teruja untuk menonton live Facebook kita pada hari ini. Dan sebelum kita teruskan juga perbincangan kita, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton video ini terlebih dahulu. Geomatika was established in 2004 by the name Geomatika College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatika College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatika University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatika University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatika ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatika University College for a brighter future. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah serba sedikit berkenaan dengan Geomatika University College, yang mana kita menyediakan pelbagai perkhidmatan, antara salah satunya pendidikan khususnya ya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita mempunyai 8 fakulti dan lebih daripada 40 program yang disediakan. Contohnya seperti seni bina, geomatik, farmasi dan juga medical assistant, dan juga kita ada program pre-profession bagi siapa-siapa yang berminat untuk menjadi pre-profession satu ketika nanti. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk like video ini dan jangan lupa share untuk membantu. Siapa tahu di luar sana ada orang yang memerlukan dan cuba untuk memahami apa itu depresi. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Terusnya kita fokus kepada penceritaan kita pada hari ini, iaitu definisi kemurungan ataupun depression ataupun dikenali sebagai major depressive disorder. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya di luar sana ramai yang tidak memahami apa itu depression. Dan dengan keadaan dunia sekarang, khususnya pada negara kita yang mana kita mengalami COVID-19 pandemic COVID-19, maafkan saya. Yang mana pandemik COVID-19 secara tidak langsung
360 darjah perubahan yang berlaku bukan sahaja pada sektor pendidikan, perniagaan, kesihatan dan perubatan, malahan banyak lagi faktor-faktor ataupun punca ataupun penyebab perubahan kepada negara kita khususnya. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita sedari juga di mana ada di luar sana masyarakat kita yang sebenarnya tertekan dengan pandemik COVID-19. Secara tidak langsung membawa mereka kepada depresi ataupun kemurungan. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan dengan kemurungan? Kemurungan boleh definisikan sebagai satu gangguan emosi ataupun gangguan perasaan yang dialami oleh individu-individu tertentu. Ingat gangguan perasaan yang mana boleh menyebabkan mereka berasa sedih berpanjangan, mudah untuk letih, kurang bertenaga, sedih saya dah sebut tadi, dan juga mereka mudah untuk berasa marah dan secara tidak langsung membawa kepada individu ini untuk kurang berminat dengan aktiviti sosial ataupun aktiviti seharian yang kita lakukan. So itu adalah depresi, dan depresi ini juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mana ia boleh menyebabkan perkara ini ataupun berlangsung secara berbulan-bulan, bertahun-tahun dan juga ada yang beberapa minggu sahaja. Dan ia juga tanpa mengira umur, jantina ataupun bangsa. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa like, share dan komen Facebook kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan seorang tokoh yang juga merupakan doktor, Prof Emeritus Psychiatry, dia juga merupakan psikiatri, iaitu Aaron Temkin Beck yang telah mewujudkan satu inventory yang dikenali sebagai BDI, Beck Depression Inventory, untuk mengenal pasti simptom-simptom yang dialami oleh individu tertentu yang boleh menyebabkan mereka depres ataupun yang simptom yang ada menunjukkan mereka depresi, kemurungan. So definisi yang dimaklumkan atau dimaksudkan oleh Beck ini, yang mana Beck menyatakan bahawa individu yang mengalami depresi ini adalah disebabkan negative thought yang ada di pemikiran mereka ataupun pemikiran negatif ataupun aura-aura negatif yang diberikan kepada individu sehingga dia berfikir luar dari pemikiran kebiasaan manusia. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab sedikit saya ingin juga membawa satu perkongsian yang mana telah dikeluarkan oleh Berita Harian dan juga bernama, yang mana satu kes seorang remaja berusia 16 tahun. Bayangkan tuan-tuan, 16 tahun dah depresi ni. Yang mana beliau pelajar ini telah meletakkan di ruangan Facebook yang berbunyi really important. Dia meletakkan dekat bukan Facebook, Instagram. Dia menyatakan satu soalan, really important, help me choose DOL. Saya rasa puan-puan sedia maklum apa yang dimaksudkan dengan DOL, kan? Mati ataupun hidup. Maka ramai rakan-rakan pelajar ini yang memilih untuk D, iaitu mati. Dan secara tidak langsung pelajar ini telah membunuh diri. So mungkin kita nampak perkara ni adalah satu seolah-olah apa depresi kau ni, tak beriman lah kau ni, kan? Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat seharusnya kita memberi bantuan, menghulurkan tangan, membantu golongan-golongan seperti ini. Selain daripada itu juga disebabkan pandemik COVID-19 tuan-tuan dan puan-puan, satu kes yang mana sebelum ini sewaktu awal-awal dulu negara kita telah diberi arahan untuk lockdown. Kerajaan telah memberi arahan untuk lockdown, yang mana ada beberapa pelajar yang masih tersadai di kampus. Dan ada seorang pelajar ini, mahasiswa, yang mana saya tertarik untuk berkongsi, yang mana beliau menyatakan bahawa tunggu ada pelajar IPT bunuh diri, kemurungan baru nak bagi balik ke? Itu yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. So mungkin di kalangan masyarakat, dan dia dikecam oleh netizen menyatakan yang pelajar IPT ni tak kuat mental lah, pelajar IPT ni tak manja lah, kan. Tapi sebenarnya bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita diletakkan dalam satu ruangan, dalam bilik yang mana kita tak keluar pun daripada bilik tu, kita hanya menghadap phone, kita ada menghadap dinding. So secara tidak langsung, even diri kita sendiri pun kita akan terasa
seksanya meletakkan diri dalam satu ruangan yang dalam bilik yang kosong ataupun dalam bilik sendiri. So mungkin kenyataan itu adalah nampak sedikit manja pada pandangan netizen, tetapi hakikatnya secara tidak langsung boleh menyebabkan depresi. Itulah yang berlaku. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini saya bawa juga yang mana WHO sendiri telah menyatakan bahawa 264 juta penduduk di muka bumi ini, di dunia ini mengalami depresi. Apatah lagi di negara kita yang mana statistik menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, statistik peningkatan panggilan daripada rakyat Malaysia daripada Januari sehingga Jun makin meningkat. So tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni, so saya menyatakan di sini adalah betapa pentingnya pemahaman depresi ini di kalangan masyarakat kita. Okey, baiklah, kita masuk kepada penyebab ataupun punca kenapa seseorang itu mengalami kemurungan. Saya ada satu soalan yang nak berikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Soalan saya berbunyi macam ni. Saya tidak bermaksudkan apa-apa, cuma kita jangan berfikiran bahawa soalan ini adalah satu soalan yang bias. Saya ada soalan dan kita akan tengok apa jawapan daripada tuan-tuan sebelum saya jelaskan berkenaan dengan persoalan inilah. Soalan saya, dalam antara lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan, siapakah depresi yang paling tertinggi sekali? Adakah lelaki ataupun perempuan? Jangan lupa like, share dan jangan lupa komen di ruangan Facebook kita tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita akan masuk kepada penyebab ataupun punca kemurungan. Antara satu sebab kenapa perubahan antara satu punca kemurungan ini adalah disebabkan perubahan kimia di dalam badan, ataupun dengan kata lain hormon di dalam badan, yang mana neurotransmitter serotonin dan norepinefrin tidak berfungsi dengan baik sehingga kan hormon kita tidak seimbang dan menyebabkan seseorang itu kemurungan. Alright, berbalik pada soalan saya, siapa yang paling tinggi? Lelaki ataupun perempuan? Seperti kita dah maklum, yang mana wanita ini mengalami satu masa yang mana mereka akan haid akan datang, dan secara tak langsung juga mereka bersalin pun antara salah satu sebab yang boleh menyebabkan individu tertentu kemurungan. So, jawapan daripada soalan saya adalah wanita. Yang mana wanita adalah, statistik menunjukkan wanita adalah kelompok tertinggi sekali dalam kemurungan. Yang mana wanita, laporan menunjukkan daripada laporan kesihatan mental nasional negara kita khususnya, yang mana 42.3% wanita, manakala 37.1% lelaki. So kepada lelaki-lelaki di luar sana, janganlah kita bagi stres wanita-wanita. Kita kena bagi relax, bagi ketenangan dengan diorang. Cukuplah apa yang mereka alami, dan kalau boleh kita, bukan saja mereka, kita pun kena tengok diri kita sendiri. Yelah, sebab kenapa? Secara tak langsung, kita ni adalah individu yang berdekatan dengan kelompok-kelompok ini. Kita adalah masyarakat yang bersama-sama, dan even psikiatri sendiri pun diberikan cuti kesihatan mental. Kita tak nak pula disebabkan depresi orang berbalik kepada kita disebabkan negatif. Ion-ion negatif yang diberikan pada kita. So, itu adalah salah satu punca, iaitu perubahan kimia dalam otak, iaitu perubahan hormon. Seterusnya, persekitaran, peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, bila menyebut berkenaan dengan keluarga, saya tertarik. Kenapa? Sebab kita, tanpa kita mengetahui, mungkin ada di kalangan keluarga kita yang juga mengalami depresi ataupun kemurungan. So, persoalannya, di manakah kita untuk membantu keluarga kita ini? Sebab itu kenapa pemikiran ataupun satu, kita sebagai seorang ahli keluarga seharusnya memberikan satu positive thought, ataupun kita boleh cakap satu spread the love. Kita spread love, spread positivity. Itu adalah satu benda yang sangat penting dalam kekeluargaan. So, saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat semua, check rakan-rakan kita, keluarga kita khususnya, sama ada mereka mengalami depresi ataupun tidak. Yang ketiga ialah ubatan-ubatan, yang mana sesetengah jenis ubatan juga boleh menyebabkan kita depresi, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu contohnya ialah ubat darah tinggi lah. Walau bagaimanapun ia akan berangsur hilang apabila ubat itu diberhentikan. Yalah, bila bercerita berkenaan dengan ubat-ubatan ni, memang dalam
dalam medical sendiri, yang mana mereka menyatakan bahawa individu yang mengalami depresi ini perlu makan ubat. Tapi kita akan bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan ubat ini. Dan okey, dah 3, dan yang keempat adalah corak pemikiran. Okey, terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetus kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya. Persepsi terhadap diri sendiri pun kita kena sentiasa positif, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Ini antara satu sebab. Even saya sendiri, okey, yang mana even saya berada di hadapan ni, sebenarnya saya rasa bergetar kat ni sebenarnya. Saya rasa takut kat, tapi tak adalah sampai depresi. Mungkin anxiety yang membawa kepada kebaikan. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan juga, persepsi kepada diri kita sendiri, yang mana kita perlu meletakkan bahawa kita perlu bersikap positif terhadap diri kita sendiri. Macam saya rasa takut tapi saya positifkan diri. Kerana apa? Saya yakin bila saya sampaikan sesuatu perkara secara tidak langsung membantu golongan-golongan di luar sana. Saya minta puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan untuk like, share video ini sebab kita nak membantu golongan-golongan yang berada di luar sana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya peristiwa lain. Kehilangan orang yang disayangi. Kalau tuan-tuan tengok yang mana baru-baru ini kita ada isu yang mana seorang suami kehilangan isteri kerana dilanggar. Dan saya percaya mungkin individu ini juga mengalami depresi. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kehilangan seseorang ini juga boleh menyebabkan depresi. Alright? Tetapi ialah bagaimana kita membantu diri kita berfikiran positif, membantu orang lain untuk berfikiran positif, membantu orang lain untuk mengatasi masalah tersebut dan menghilangkan perasaan kemurungan, kesedihan yang melampau-lampau. Baiklah tuan-tuan dan puan, yang ini paling penting kerana poin yang terakhir yang ingin saya kongsikan iaitu baru melahirkan anak. Okey, bila bercerita berkenaan dengan baru melahirkan anak, saya terbaca satu artikel daripada Dr. Ernie Rohaiza binti Abdul Halim, yang mana beliau ada menyatakan dalam jurnal beliau yang mana beliau meletakkan 3 stage selepas kelahiran yang boleh menyebabkan individu ini depresi. Okey, gangguan yang pertama bagi ibu yang baru melahirkan, kepada ibu-ibu yang sedang menonton ni, jangan stres jangan stres, kita cuba untuk membantu. Okey, gangguan yang pertama ialah gangguan emosi postpartum. Okey, apakah yang gangguan emosi postpartum? Okey, benda ini berlaku tidak lama. Paling kurang pun beliau akan individu yang mengalami gangguan emosi ini dia akan merasa gangguan ini ketika masuk hari ke-5. Dan seterusnya adalah kemurungan postpartum, yang mana ia berlaku antara 10 hingga 20% wanita yang bersalin, dan jangka masa kebiasaannya ni mengambil masa berbulan-bulan lah. Dan yang terakhir, yang paling penting yang ingin saya highlightkan psikosis postpartum. Yang mana psikosis, daripada perkataan psikosis ini kita kena sedia maklum bahawa ada ibu-ibu yang di luar sana, ibu-ibu, bapa-bapa, okey, ataupun ibu-ibulah yang bersalin, yang mana mereka mengalami psikosis postpartum. Apakah yang dialami oleh individu yang mengalami psikosis postpartum ini? Yang pertama adalah gangguan yang mana mereka berhalusinasi, yang mana seolah-olah ada orang cuba untuk membunuh mereka, ataupun mereka ada perasaan untuk membunuh orang lain, dan secara tak langsung cuba ada perasaan untuk membunuh anak sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang berlaku, dan perkara ini akan berlaku berminggu-minggu, berbulan-bulan. Alright? Walaupun begitu, risiko tetap tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kepada ayah-ayah yang sedang menonton video ini, kita sebagai suami ataupun sebagai ayah, kita kena membantu isteri kita. Okey, lagi-lagi yang baru bersalin melahirkan anak, kerana depresi ini sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin kongsikan yang mana gangguan tidur dan perubahan selera makan, mudah resah, berfikir untuk membunuh diri dan melakukan pembunuhan, perasaan dan kelakuan yang baik, dan psikosis lah macam saya cakap, ada suara-suara daripada belakang nyatakan cuba bunuh diri ataupun cuba untuk bunuh anak. So ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai untuk tajuk kita iaitu punca ataupun penyebab kemurungan ini. So saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton dapat sedikit ilmu yang saya sampaikan pada hari ini, perkongsian yang saya sampaikan hari ini Dan
sebelum itu juga saya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa like, share Facebook page kita, alright, kerana kita nak bantu orang yang berada di luar sana, insyaAllah. So, kita masuk kepada tanda-tanda dan gejala kemurungan. Daripada definisi kemurungan ataupun depresi itu sendiri telah membawa maksud yang jelas. Apakah tanda-tanda individu yang mengalami depresi? Yang pertama, kesedihan atau kekosongan yang melampau. Okey, yang mana kita merasakan kesedihan. Yelah, kita stres pun kita sedih tak? Betul tak? Kita depres pun kita sedih tak? So, apa beza depres dengan stres ni? Tapi tak apa, itu kita akan bincangkan. So, kesedihan yang melampau-lampau ni yang berpanjang ini akan membawa individu tertentu akan jadi depres. Alright? Dan hilang rasa minat untuk melakukan benda-benda yang menyeronokkan ataupun aktiviti harian. Biasanya kita akan ada aktiviti harian. Dan yalah, kita rasa macam bila dah tak berminat dengan sesuatu perkara tu, bukan semata-mata tak minat macam tu saja, tetapi minat langsung dengan aktiviti secara keseluruhan. Cepat rasa letih dan tidak bertenaga. Kita rasa loya, rasa macam malas nak buat kerja, alright? Rasa diri tidak berguna. Sebab itu saya nyatakan tadi, antara punca kenapa tidak merasakan diri mereka tidak mempositifkan diri sendiri sehingga merasakan diri mereka tidak berguna. Gangguan tidur juga merupakan antara tanda-tanda. Hilang selera makan dan penurunan berat badan. Rasa lebih baik mati. Kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri. So dengan kata lain, bila tajuk kita hari ini, depresi pembunuh senyap remaja, secara tidak langsung, depresi ini sebenarnya membawa kepada individu, bukan sahaja remaja, ke arah untuk membunuh diri. Dan ada sesetengah juga yang cuba untuk mendapatkan nasihat daripada doktor pakar ataupun psikiatri terutamanya. Dan ingin saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mengalami situasi ini, tanda-tanda gejala kemurungan ini, saya mengajak untuk cepat-cepat mengajak rakan-rakan ataupun individu yang terlibat di sekeliling kita untuk bawa ke klinik. Kalau tak pun cuba, kerana apa, saya percaya kerajaan sendiri telah menyediakan pusat-pusat perkhidmatan kesihatan mental seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita juga ada Talian Nur. Boleh menghubungi Talian Nur untuk mendapatkan konsultasi yang jelas berkenaan dengan keadaan ataupun situasi. Macam saya katakan tadi, yang mana statistik daripada laporan kesihatan mental nasional, yang mana mereka menyatakan panggilan sebenarnya makin tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. So itu antara tanda-tanda gejala kemurungan yang berlaku. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan lagi, ingin saya mengajak untuk menonton video yang kita sediakan. Stepping out of bed. It's easy to take for granted. You work, eat, play, sleep, and get out of bed the next morning. Seems simple. But if you're one of 25 million individuals in the United States living with major depression, sleep isn't always so easy. Neither is navigating your daily life free of guilt or hopelessness, or having the ability to enjoy time out with friends, make simple decisions, enjoy hobbies, or go to work. Major depression is the leading cause of disability across the United States, and without treatment, the frequency and severity of symptoms tend to increase over time. However, there is hope. Major depression is treatable, and there is no one-size-fits-all approach. Today, there are a variety of treatment options to choose from. The key is to get an evaluation and find a treatment plan that is right for you. Free education, information, and support programs are available. You are not alone. We can help. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah serba sedikit berkenaan penceritaan, ialah selingan kan, iklan kan. Dalam TV pun ada iklan, kita punya live Facebook pun ada iklan guys. So jangan lupa like, share, itu paling penting. Alright, so saya tertarik dengan video tersebut sebab itu kenapa saya kongsi video tersebut, yang mana video itu ada menyatakan you never alone. Pada akhir video tersebut dia cakap you never alone. So kita nak membantu, sebab kenapa? Sebab saya percaya individu yang mengalami depresi ni dia malu untuk menyatakan yang dia mengalami depresi.
Kerana apa? Kerana kita risau, mereka risau sekiranya mereka menyatakan yang mereka mengalami depresi ataupun mengambil ubatan untuk mengurangkan depresi mereka. Mereka takut orang sekeliling mereka menjauhi diri daripada mereka. Tetapi kita selaku masyarakat, yang mana kita seharusnya bertanggungjawab membantu mereka. Dalam video tersebut dia mengatakan you never alone. Okay? Kalau macam Liverpool kan, saya penyokong Liverpool kan, you never walk alone lah kan, walaupun kalah pagi tadi. Okay guys, so apakah kesan sampingan disebabkan depresi ini? Antara salah satunya ialah mulut kita ni akan kering. Alright, saya punya mulut ni kering sebab banyak cakap kan. So antara satu kaedah untuk kita kurangkan stres ataupun kesan sampingan ini adalah kita minum air dengan banyakkan makan gula-gula getah, okay? Bersihkan gigi setiap hari. Dan masalah kesihatan juga berlaku, contohnya sembelit, okay? Masalah pundi kencing dan masalah seksual juga akan terganggu, yang mana kita akan rasa tidak ada keinginan untuk melakukan seks, okay? Dan penglihatan yang kabur, okay? Penglihatan yang kabur tu tak semestinya lah macam saya kan, pakai spek mata memang kabur pun memang ni. So akan rasa pening, yang paling penting tadi rasa tidak tenteram dan cepat marah. Sikit-sikit nak melenting, macam yang macam saya cakap tadi, ibu bersalin tadi, yang mana mereka juga mengalami emosi, mengganggu emosi, yang mana rasa tidak tenteram dan mudah marah. Kurang daya tumpuan dan ingatan, tak fokus akan satu perkara dan pergerakan menjadi terhad, kaku atau menjadi resah. Dan saya boleh katakan yang mana situasi ataupun kesan daripada sampingan ni kita boleh kategorikan kepada 4, iaitu biological, psychological, social. Alright, kepada 4, psychological dan juga spiritual, So ada 4. Dan selain daripada itu, macam mudah cemas atau fobia itu adalah dalam kategori biologi, alright? Biological. Okay guys, kita juga akan ada soalan sebentar tadi. Kita pun dah ada soalan rasanya dan kita masuk pula pada topik, siapakah yang berisiko untuk mendapat depresi? Okey, mungkin di antara kita juga ada yang ada risiko tapi tidak mengetahui. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jelaskan serba sedikit siapakah yang akan berisiko akan mengalami kemurungan. Yang pertama ialah pernah mengalami kemurungan pada masa lepas. Individu-individu ini ataupun dikenali sebagai, kita panggil relapse. Yang mana individu yang mengalami relapse ni, yang mana dia ada 2 faktor. Yang pertama, kenapa dia relapse? Kenapa dia dah daripada murung, dah okey dan dia murung balik? Yang pertama adalah disebabkan pengambilan perubatan yang bukan berkala ataupun tidak mengikut jadual pengambilan ubat. Walaupun dia telah hilang depres, tapi tanpa nasihat daripada pakar ataupun psikiatri untuk berhenti daripada makan ubat, tapi dia telah berhenti, maka itu antara satu faktor yang boleh menyebabkan individu tersebut relapse dan depres semula. Yang kedua adalah disebabkan stres. Okay? Mungkin dia stres, kita kategorikan pada 2. Stres A, stres B. Stres A, dia stres A, tetapi dia stres A, dia dah okey. Tetapi ada pula stres lain yang datang, stres B. Stres ini, tekanan-tekanan ini juga yang akan menyebabkan individu tertentu relapse dan akan menjadi kemurungan semula. Alright. Yang kedua ialah mempunyai ahli keluarga yang mengidap kemurungan. So secara tak langsung guys, secara tidak langsung juga daripada ahli keluarga yang mengalami kemurungan, mungkin kita rasa tertekan, stres dengan keadaan ahli keluarga kita sehingga akan membawa kita kepada emosi dan berfikir berpanjangan, okay? So bila mereka depres, kita pun secara tak langsung akan depres. Alright? So hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba. Alright? So yalah, biasanya orang ada yang boleh menerima dengan keadaan mereka, ada yang tidak menerima keadaan yang berlaku pada diri mereka. So bila mereka tidak menerima daripada sempurna, hilang kaki, hilang tangan, mereka sukar untuk menerima keadaan mereka, akan membawa mereka kepada depres. Alright, so jagalah badan, kesihatan kita insyaAllah. Seterusnya, kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Alright, itu pun salah satulah. Dan perceraian, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Okey, perceraian ni saya ingin jelaskan. Yang mana perceraian ni juga merupakan antara kes
yang boleh menyebabkan depresi. Kerana apa? Saya ada beberapa keluarga gak yang saya kenal sebenarnya bila ditinggalkan mereka rasa depres, tertekan, yang berpanjangan, tidak tahu di mana cara nak keluar daripada depresi, kemurungan mereka. Dan saya boleh nampak hampir setiap hari, setiap masa menangis, bersedih yang melampau-lampau. So kita sebagai individu yang mungkin belum berkahwin ataupun yang sudah berkahwin, okay, mengajak untuk semua bersama-sama untuk kita menjaga keluarga kita, bersama-sama kita untuk membendung masyarakat kita daripada depresi. Alright. Okay, seterusnya adalah kita fokus kepada pencegahan. Bagaimana kita nak membantu individu, bagaimana kita nak selesaikan masalah kita yang mengalami masalah depresi ini ataupun kemurungan. Okay. Yang pertama kita kena tahu penyakit, alright? Kita kena tahu penyakit. Sama ada kita ini mengalami depresi ataupun tidak. Tidak, macam yang saya maklumkan tadi, kita berjumpa dengan pakar, kita pergi ke hospital, jumpa dengan psikiatri, jumpa dengan boleh menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat, okay, boleh menghubungi KKM secara terus. Talian Nur juga yang telah diwar-warkan di media sosial juga telah secara tidak langsung membantu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, patuh kepada ubatan-ubatan dan rawatan susulan. Saya tertarik dengan ubatan-ubatan ni, tapi saya akan jelaskan sebab saya rasa mungkin kita ada soalan daripada penonton-penonton yang sedang menonton live Facebook kita pada hari ini. So ubat-ubatan ini juga antara satu pencegahan lah. Sebab itu kenapa orang yang mengalami depresi ini mereka perlu mengambil ubat. Tetapi anda kena faham, bukan semua individu yang mengalami depresi ini perlu mengambil ubat-ubatan. Ada yang selesai, yang mana ada satu kajian ingin saya kongsikan yang dipanggil kajian ini adalah kajian study, yang mana kajian ini saya lupa siapa yang telah melaksanakan. Yang mana kajian ini dia menceritakan bahawa ada 1,000 orang yang mengalami depresi ataupun saya boleh letak 10 orang lah, 1,000 orang, kajian dia 1,000 orang, tapi saya ambil contoh 10 orang. Daripada 10 orang ni, ke 10 orang ni akan ambil ubat anti-depression. Okey, di mana ambil ubat ini tetapi hanya 5 orang saja yang berjaya untuk mengatasi depresi tersebut. Lagi 5 lagi macam mana? Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Okey, so depresi ini mengikut keadaan ataupun situasi individu tertentu yang mengalaminya. Okey, mungkin kita mengalami depresi tetapi dalam keadaan yang berbeza. Dan juga kita diagnose, doktor akan diagnose benda yang sama tetapi cara perubatan yang berbeza. Okey, itu sebab sikitlah. Amalkan gaya hidup sihat. So kita kena buat pencegahan ni dengan amalkan gaya hidup sihat. Alright. Even sekarang ni pun kita tak boleh nak bersenam kan. Jadi kita boleh juga bersama dengan keluarga, merupakan juga amalan gaya hidup sihat. Okey, menyertai aktiviti yang membuat kita rasa gembira. Okey, contohnya bersenam, menonton wayang, menyertai keagamaan dan sosial. Bila bercerita dengan keagamaan ni ataupun dengan kata lain spiritual, ada yang mempersoalkan adakah spiritual ini membantu dalam mengatasi depresi ini? Saya akan jawab sebentar nanti. Okey. So itulah antara pencegahan yang kita boleh buat pada peringkat awal khususnya kepada diri kita. Dan saya percaya di luar sana ada penonton-penonton yang sebenarnya telah melaksanakan telah menjawab inventory secara online ataupun sama ada back depression inventory ataupun DAS, okay, depression anxiety stress skill, yang mana itu juga merupakan inventory yang telah dipelopor oleh siapa merupakan yang telah dipelopor oleh Profesor Dr. Ramli yang mana beliau telah membuat indikator ni DAS ni. Dan ada yang merasakan bila dia telah menjawab DAS ini, ada yang merasakan yang dia tak depres pun, tapi kenapa daripada ada yang ringan, sederhana, teruk dapat jawapan yang cakap kenapa ni. Dan tu tuan-tuan dan puan-puan, inventory tu bukan saya cakap inventory tu tak betul. Inventory tu betul tetapi ada perlu juga daripada penjelasan daripada doktor ataupun psikiatri. Kita tak boleh menjawab dan mendiagnose diri kita secara terus. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan. Bila bercerita berkenaan dengan rawatan, alright? Okey, rawatan.
rawatan ini, okey, saya membahagikan rawatan ini seperti yang saya maklumkan lah. Penyakit kemurahan boleh dirawat lebih 80%, okey, daripada pesakit disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan intensif lah. Antara rawatan yang boleh dilakukan ialah penggunaan ubat, terapi ECT, psikoterapi ataupun kaunseling. Alright. So saya membahagikan perkara ini kepada 4 aspek gangguan, iaitu biologi, psikologi, gangguan sosial dan juga gangguan spiritual lah. Yang mana kalau individu-individu ini kalau tidak dibantu akan menyebabkan mereka akan bermasalah. Okey, walaupun setiap orang ini, individu-individu ini didiagnose sama, tetapi bentuk rawatan adalah berbeza seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Kerana setiap orang dia mengalami keadaan yang berbeza. Okey, A, B, C dan D didiagnose benda yang sama. A, B, C, D, E. Okey, A, B, C dia. So mereka diagnose depressed, tetapi cara rawatan yang berbeza kerana A dia mengalami depressed dengan keadaan yang berbeza, B berbeza, C berbeza dan juga D. So itu antara perbezaan lah. So gangguan biologi, apakah gangguan biologi yang dimaksudkan ya? Okey, antara gangguan biologi yang biasanya terganggu adalah disebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur, tidak selera makan, seksual terganggu, okey, kurang bertenaga. Itu antara dia lah. Manakala psikologi pula adalah sedih, kita berasa sedih, kurang berminat, sebersalah, hopeless, and helpless. Alright. Bila bercerita dengan hopeless dengan helpless ni, saya ingin berkongsi yang mana saya ada rakan juga yang mengalami depresi. Alright. Yang mana dia mengelar tangan dia sehingga luka lah. So bila luka, saya bertanya kepada rakan saya kenapa dia buat macam tu, kenapa dia mengelar tangan dia. Antara salah satu sebab adalah kerana sakit dalaman yang dia rasai di dalam diri dia ingin keluarkan dengan melakukan dengan mengelar tangan untuk merasa sakit di luar. So untuk tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada rakan-rakan yang mengalami situasi ini, cuba untuk mengajak berbincang dengan mereka dan mengajak bawa kepada mereka untuk ke hospital untuk berjumpa dengan doktor. Alright. So itulah mereka rasa helpless, hopeless. Dari segi psikososial pula, gangguan psikososial pula ialah perhubungan pembelajaran, sosial mereka, okay, tempat kerja, aktiviti seharian mereka, sukar, spiritual. Okay, spiritual ni dengan kata lain keagamaan lah. Okay, saya boleh katakan keagamaan yang mana yang menyebabkan mereka malas solat, mereka malas untuk mengaji. Dengan kata lain, mereka seolah-olah merasakan dunia ini tidak adil. Seolah-olah mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa mereka mengalami depresi, kenapa orang tidak melalui depresi, dan mereka menyalahkan Tuhan dan tidak ada ni. Dan ada juga sesetengah orang, okey, saya tertarik bila ada sesetengah orang menyatakan orang yang mengalami depresi ini adalah kerana tidak beriman. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, betul ataupun tidak orang yang mengalami depresi ini tidak beriman? Adakah orang yang tidak mengalami depresi ini, persoalan saya, cukup beriman? Itu persoalan saya, tuan-tuan dan puan-puan. So itulah sebab sedikit berkenaan dengan rawatan, alright, yang mana menggunakan ubat antidepresen, psikoterapi, okey, boleh berjumpa dengan kaunseling. Bagi pelajar-pelajar yang berada di IPT, boleh datang jumpa kaunselor. Kalau tak dapat keputusan ataupun tak dapat kaunselor kurang membantu ataupun kurang memberi pendedahan, okey, boleh pergi ke peringkat seterusnya, boleh pergi ke hospital kerana hospital juga sendiri ada kaunselor dia. Alright. So okeylah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu dibuat jika ingin okey, alright, salah faham tentang kemurungan. Okey, saya ingin, ini pun penting juga, alright, yang mana salah faham tentang kemurungan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, banyak orang dia tak faham sebenarnya apa yang maksudkan dengan depresi ni ataupun kemurungan itu sendiri. Yang pertama, mereka menyatakan bahawa ianya tidak boleh dirawat, alright. Yalah, kalau kita belajar psikologi abnormal, alright, yang mana sedikit sebanyak berkaitan dengan abnormal ni perubahan tingkah laku yang bukan kebiasaan masyarakat lakukan. So ada setengah, kalau mengikut pada zaman sebelum-sebelum ni yang mana individu mengalami abnormal ni dia macam apa, dia menggunakan perubatan yang lama
iaitu dengan masukkan dengan memecahkan otak, melubangkan otak, tapi itu berkenaan dengan abnormal. Tapi begitu juga dengan depresi, yang mana abnormal boleh dirawat dan juga depresi ini juga boleh dilawat. Okey, ianya tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Tuan dan puan-puan, depresi ini bukanlah satu penyakit yang boleh dirawat sendiri. Alright, okey. Sebab kenapa? Yalah, mungkin ada yang menggunakan pendekatan spiritual. Tetapi yalah, contoh saya boleh ambil di sini yang mana kita patah kaki. Kan? Kita patah kaki, kita pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Betul tidak? Bukannya kita patah kaki, kita duduk rumah, kita berzikir. Itu bukan kaedah, saya tak boleh menyatakan bahawa spiritual bukan membantu. Tetapi sebaiknya kita mengikut saluran yang betul. Kita sakit, pergi. Begitu juga dengan depresi. Okay, so jangan salah faham dengan depresi ni. Okay, bukan boleh hilang dengan sendirinya. Ianya sesuatu yang memalukan. So itu yang saya nyatakan sebelum ini, yang mana ada sesetengah. Dan mungkin orang di sekeliling kita yang mengambil ubatan, mereka memalu kepada rakan mereka yang mereka depresi, sehingga kerana takut mereka dijauhi oleh rakan-rakan. So kepada individu yang sedang menonton live Facebook ini, saya mengajak sekiranya anda mengalami depresi, jumpa pakar, jumpa doktor, jangan merasa malu, teruskan berjuang, kita sama-sama membantu insya-Allah. Ianya yang keempat ialah ianya petunjuk seorang yang mempunyai karakter yang lemah. Sebenarnya depresi ini bukanlah satu karakter yang sangat lemah. Secara peribadi saya menyatakan bahawa orang yang mengalami depresi ini sebenarnya dia telah lalui satu tempoh yang sukar dalam kehidupan mereka. Dan sehingga hari ini ada yang masih selamat dan ada juga yang telah membuat keputusan untuk membunuh diri, tetapi saya boleh kategorikan mereka antara orang yang paling kuat. So tuan-tuan dan puan-puan, itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan depresi, alright, dan kemurungan. Dan kita insyaAllah selepas ini kita akan fokus kepada persoalan ataupun question and Q&A. Kita akan bagi peluang kepada penonton-penonton untuk bagi Q&A. Dan sebelum kita teruskan juga, ingin saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton video ini terlebih dahulu. Geomatica was established in 2004 by the name Geomatica College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatica College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatica University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatica University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatica ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatica University College for a brighter future.
Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit iklan daripada penaja kita iaitu Geomatika University College ya tuan-tuan dan puan-puan. So untuk mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang ingin meneruskan pengajian, okey, yang ingin belajar di Geomatika University College, yang mana kita juga ada semua lepasan SPM yang punya minimum kredit 3 kredit saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya untuk golongan bekerja boleh bekerja secara PJJ iaitu jarak jauh, dan anda juga boleh bekerja sambil belajar, boleh jimat masa. Program juga ditawarkan secara full time dan part time. Dan untuk adik-adik kita ada berita baik bagi yang akan mendaftar. Kita akan memberi promosi hebat, nanti ada antaranya allowance sara diri sehingga RM500, asrama percuma untuk 12 bulan Pertama, bantuan kewangan disediakan oleh Yayasan Geomatika, PTPTN, KWSP dan banyak lagi. Ia adalah tertakluk pada terma dan syarat. So kepada adik-adik yang sedang berminat untuk melanjutkan pelajaran, jangan lupa layari www.geomatika.edu.my ataupun boleh berhubung terus ke ruangan Facebook kita di ruangan komen untuk bertanyakan berkenaan dengan universiti kita. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita ada soalan Hari ini kita ada soalan. Mungkin ini adalah yang selepas soalan ini kita akan buat rumusan, dan daripada soalan ini juga maka tamatlah kita punya perbincangan kita pada hari ini. Okey, soalan yang pertama yang saya terima adalah apakah perbezaan stres dan depresi, tekanan dan kemurungan? Apakah yang dimaksudkan dengan kemurungan? Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? Okey, stres, tekanan atau bebanan yang masih boleh dihandle atau diselesaikan. Okey, kenapa saya cakap itu adalah definisi tekanan? Kerana apa? Tekanan ni contohnya bila kita bekerja, okey, kita banyak ni workload ni, banyak benda yang kita kena settlekan. Tetapi setelah kita selesai bekerja, okey, setelah kita selesai menyelesaikan kerja-kerja kita, kita rasa relief, kita rasa tenang, kita rasa relax. So maksudnya itu adalah tekanan. Tetapi bila masuk kepada kemurungan, yang mana kemurungan ini kita kena ingat gangguan perasaan, gangguan emosi, gangguan mood sebenarnya. Okey, yang mana bila sesuatu perkara terjadi kepada individu tertentu, okey, yang mana mengganggu kehidupan seharian dia, okey, ada perkara yang berlaku pada diri individu dan mengganggu kehidupan seharian dia sehingga berlanjutan menyebabkan dia bersedih berpanjangan, menyebabkan dia berasa marah dengan cepat. So itu adalah depresi. Dua perbezaan yang berbeza. Okey, dua jenis perbezaan antara stres dan juga kemurungan. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada soalan. Saya harap soalan yang pertama tadi terjawab, dan seterusnya soalan yang kedua. Bolehkah pesakit yang menghidap kemurungan boleh sembuh? Oh, ini adalah salah satu soalan lazim lah. Okey, macam mana yang saya nyatakan tadi, adakah pesakit kemurungan ini boleh dirawat? Jawapan dia, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana kita sekarang ini makin maju. Okey, teknologi pun makin maju. Okey, berbagai cara, kaedah rawatan yang dilakukan, yang dijalankan kepada pesakit-pesakit ni lah. Dan contoh yang saya boleh, cuma kita kena mengikut kebarangkalian individu tertentu. Kan, sebab setiap orang dia mempunyai situasi ataupun keadaan yang berbeza. Contoh yang saya ambil contoh sebentar tadi, yang mana kajian yang dilakukan, iaitu study yang mana daripada 1,000 orang, 500 orang berjaya dirawat menggunakan antidepressant. Okay? So itu dia ada perbezaan mengikut situasi. 1,000 orang ni menggunakan antidepressant, semua pakai. Tapi 500 orang sahaja yang sihat, yang sembuh. Alright? So macam saya maklumkan tadi, mengikut keadaan semasa ataupun peristiwa yang berlaku kepada individu tertentu. Okey, baiklah. Seterusnya soalan yang ketiga. Sekiranya individu mempunyai sejarah depression, adakah ia boleh datang balik? Alright. Macam saya cakap tadi lah. Boleh. Okey, kita dikenali dia sebagai relapse, chronic relapsing. Alright, yang mana based on situation lah. Yang mana relapse ni bila kita trigger, kadang-kadang bila kita gunakan perkataan depresi, mungkin kita berbincang di kalangan kita, bila kita berbincang di kalangan kita menyebut perkataan kemurungan, depres, secara tak langsung ada di sekeliling kita yang relapse. Dia trigger dengan perkataan tu dan menyebabkan dia kemurungan. So memang ada rawatan, antaranya yang salah satu faktor dia adalah perubatan, menggunakan perubatan, dan yang kedua mempunyai sejarah depresi, ada kaitan balik.
tak makan ubat lah. Salah satunya dia tak makan ubat lah. Dia telah diberikan jadual tetapi dia tidak mengikut jadual pemakanan ubat tersebut, dan walaupun dia rasa dia dah sembuh tapi sebenarnya dia kena mendapatkan konsultasi ataupun nasihat daripada doktor terlebih dahulu. Yang kedua adalah faktor stres. Macam saya cakap lah, stres A dah hilang, tiba-tiba ada stres B. So ini antara stres ni boleh menyebabkan individu tersebut dia trigger dan dia relapse dan akan jadi depres semula. Okay, so untuk soalan seterusnya adalah soalan yang keempat. Boleh tak dirawat secara spiritual? Jawapan dia no dan juga yes. Kenapa saya cakap no dan yes? Okay, sebab rawatan ini adalah rawatan yang subjek. Okay, tidak memfokuskan kepada spiritual semata-mata. Sebab kenapa? Sebab macam saya beri soalan dah sebentar tadi, kenapa? Sebab yelah, bila kita patah kaki kita pergi ke hospital, memanglah kita digalakkan untuk berzikir kan. Tapi begitu juga dengan depresi ni, kemurungan. Bila kita pergi ke hospital, kita depres, kita dapatkan rawatan, dalam masa yang sama kita mengingati Tuhan pun boleh jadi juga. Alright, so jawapan dia yes ataupun no. Okay, so baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rasanya kita dah berada di penghujung live Facebook kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa like, share dan komen di ruangan Facebook kita. Dan jangan lupa juga follow kami di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Kita ada TikTok guys. Alright, okay, TikTok. Alright, so boleh follow kita punya TikTok dan juga website geomatika.edu.my. Dan secara ringkasnya, secara rumusan yang mana saya akan buat satu rumusan umum. Tidak kira lah daripada definisi sendiri pun kita sedia maklum, depresi ini akan berlaku dalam kalangan mana-mana jantina, mana-mana umur ataupun mana-mana bangsa sekalipun, tidak kira berumur 16 tahun, 14 tahun. Walaupun statistik telah menunjukkan bahawa anak-anak remaja ini merupakan individu yang berpotensi untuk mengalami kemurungan, right? Tetapi perlu kita tahu jelas bahawa mereka ini adalah individu-individu yang perlu dibantu, dan mereka ini adalah individu-individu yang seharusnya bersama-sama dengan masyarakat untuk menjadikan mereka sempurna, menjadikan mereka normal semula. Alright. Jadi kita jangan mengambil kesempatan ataupun cuba untuk menambahkan lagi kesengsaraan yang berlaku kepada individu tersebut. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ini yang mana kita masih dalam situasi pandemik COVID-19. 360 darjah perubahan dari segala segi sektor mana sekalipun. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya Muhammad Mustafa bin Muhammad Isa memohon 1000 kemaafan sekiranya ada fakta ataupun penjelasan yang kurang jelas. InsyaAllah soalan-soalan yang saya tak jawab lagi, saya akan jawab secara peribadi di ruangan Facebook nanti. So itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.